Halo, kita sambung lagi yang cikgu bagi tahu tadi, kesehatan sistem respirasi manusia. Untuk ini kita salah sudah. Okay. Untuk bahagian ini tidaklah terlalu susah, cuma kita akan boleh nampak lah. Cikgu suka lagi guna laser, sorry ya, cikgu guna laser lah, cantik sikit. Okay, enter. Okay, bahan yang memudaratkan sistem respirasi manusia. Tadi kita belajar tentang kesehatan kan, jadi ini semua fakta, mesti ingat, tidak boleh lupa. Camburuk pula, cikgu ubah dulu setting sekejap ya. Pointer option, arrow option, cikgu kasih hidden. Sekejap, cikgu ulang semula ya. Cikgu mula sudah. Bahan yang memudahkan sistem respirasi manusia. Cikgu back dahulu. Kita perlu faham dan ingat, semua benda-benda ni mesti ingat. Udara yang kita sedut semasa bernafas mungkin mengandungi bahan yang boleh memudaratkan sistem respirasi kita. Tengok, setiap kali hembus tu ada sejak yang masuk. Pertama, tar rokok. Tar rokok ialah satu daripada bahan toksik yang terdapat dalam asap rokok. Tar rokok dalam udara sedutan melekat dan membunuh sel di dalam laluan pernapasan seperti toraks, pharynx, epiglottis, larynx, bronchus, bronchiol dan juga alveolus. Tar juga menambahkan pengeluaran mukus dan menghasilkan kahak di dalam peparu. Tar rokok adalah satu contoh bahan dalam asap rokok yang boleh menyebabkan kanser peparu. Tar rokok dan tar yang digunakan untuk membuat jalan raya adalah bahan yang berlainan. Tar rokok lazimnya ditandakan sebagai tar yang merupakan akronim bagi Total Aerosol Residue yang bermaksud jumlah sisa aerosol. Ini adalah contoh-contoh lain bahan yang berbahaya dalam asap rokok. Tolong ingat semua. Tolong ingat semua. Buat nota simple supaya kamu akan ingat. Nanti kalau udah kelas kita akan buat sedikit aktiviti untuk ingat semua benda nih. Yang pertama, karbon monoksida. Karbon monoksida lazimnya ditemukan dalam asap rokok dan asap egsos kendaraan bermotor. Karbon monoksida adalah gas tanpa warna dan tidak berbau. Apabila karbon monoksida dan oksigen meresap dari alveolus ke dalam kapilari darah, karbon monoksida akan bergabung secara kimia dengan hemoglobin untuk membentuk karboksihemoglobin yang merupakan sebatian yang stabil. Karbon monoksida tambah hemoglobin, dia akan menjadi karboksihemoglobin. Hal ini menyebabkan pengurangan oksihemoglobin dalam darah yang mengangkut oksigen ke sel badan. Akibat kekurangan ini, sel badan tidak dapat menghasilkan jumlah tenaga yang diperlukan melalui respirasi sel. Kedua, sulfur dioksida. Sulfur dioksida yang dibebaskan ke udara lazimnya dihasilkan oleh pembakaran arang batu dari stesen jana kuasa. Sulfur dioksida adalah gas tanpa warna dengan bau yang menyesakkan. Gas ini merangsang laluan pernapasan dan menyebabkan batuk dan sukar bernafas, bronkitis dan juga kanser peparu. Seterusnya, ketiga,
jerebu, debu, dan debunga. Jerebu dan debu dan debunga merupakan zara pepejal yang sangat halus, ringan dan terampai dalam udara. Asap daripada eksos kendaraan pembakaran terbuka dan juga kebakaran hutan menghasilkan jerebu dan debu. Okey. Debunga yang dibebaskan oleh enter ke dalam udara boleh dibawa oleh angin ke satu jarak yang jauh dan bergerak pada semua arah. Jerebu, debu, dan debunga merangsang sistem respirasi dan menyebabkan penyakit respiratori seperti asma. Okey. Satu case ataupun satu yang kamu perlu faham tentang isu pencemaran udara iaitu IPU. Pada 23 Jun 2013, indeks pencemaran udara IPU di Muar, Johor telah meningkat bacaan ke 746 pada 7 pagi yang jauh melebihi julat minimum tahap berbahaya iaitu 300. Hal ini menyebabkan kerajaan mengisyaratkan darurat di Muar dan Ledang yang kemudiannya ditarik balik pada pagi 25 Jun 2013. Okey. Sekarang kita masuk pula pada bahagian penyakit respiratori dan juga simptom-simptomnya. Pertama, asma. Asma dirangsang oleh kehadiran debu, debunga, jerebu, asap rokok dan asap daripada egsos kenderaan bermotor, pembakaran terbuka dan kebakaran hutan. Simptom asma termasuklah sesak napas, semput dan juga batuk. Penyakit yang kedua adalah bronkitis. Bronkitis adalah radang bronkus yang disebabkan oleh tar dan bahan perangsa dalam asap rokok. Simptom bronkitis termasuklah batuk yang berterusan, tercungap-cungap, tidak dapat tidur. Nampak dia punya pembengkakan tu, mukus tu, ni warna ni. Okey. Kalau ada mukus, jadi susahlah kita mau bernafas sebab dia punya salur udara tu telah makin kecil. Ketiga, emfisema. Okey, kita tengok. Tengok dulu dia punya gambar. Apa beza dia ni? Ini banyak ruang, tapi ini makin sedikit ruang. Emfisema adalah keadaan alveolus di mana di dalam paru-paru telah dirosakkan oleh bahan berbahaya di dalam udara seperti perangsa dalam asap rokok. Simptom emfisema termasuklah sesak nafas, sakit ketika bernafas dan rasa letih biarpun hanya melakukan kerja ringan. Penyakit emfisema tidak dapat dirawat tetapi simptom penyakit ini boleh dikawal. Tengok macam makin besar pula dia punya lubang-lubang kan. Bikin takut pula. Adakah yang rasa takut ni? Kalau ada yang rasa takut, tolonglah tengok di tolong bagi tahu cikgu di bahagian komen di bawah. Dan yang cikgu rasa ini yang terakhir, kanser paru-paru. Kanser paru-paru disebabkan oleh bahan kimia penyebab kanser dikenali sebagai karsinogen. Bahan kimia ini disedut semasa bernafas. Asap rokok mengandungi pelbagai karsinogen, contohnya tar, yang boleh menyebabkan kanser paru-paru. Simptom kanser paru-paru termasuklah batuk yang berterusan, kahak berdarah dan rasa sakit semasa bernafas. Tengok. Peparu sihat, peparu telah mati. Okey. Sekarang kita masuk lagi satu topik baru, yaitu subtopik yang baru iaitu kesan merokok terhadap peparu. Merokok bukan sahaja memudaratkan sistem respirasi perokok tetapi juga memudaratkan sistem respirasi orang lain yang berhampiran dengannya. Seseorang yang tidak merokok tetapi menyedot asap rokok dikenali sebagai perokok pasif. Kesan asap rokok yang memudaratkan sistem respirasi manusia bukan saja berlaku dalam sistem badan perokok tetapi juga dalam badan perokok pasif. Maka tamatlah kita untuk bab yang subtopik 2.3. Selepas ini kita akan masuk pula dalam 2.4 adaptasi dalam sistem respirasi.